Selamat pagi, anda sedang menonton Awani Pagi dalam segmen khas Realiti Rakyat Pemulihan bersama saya Naila Huda dan Gigi Ahmad. Dan kita tahu perang terhadap COVID-19 masih lagi belum berakhir meskipun kita bakal menerima vaksin COVID-19 dalam masa yang terdekat, tetapi itu masih lagi belum menamatkan perang kita terhadap virus ini. Dan di sebalik peningkatan kes baru-baru ini, beberapa industri yang baru saja nak bangkit, kita lihat kini hilang semangat sekali lagi apabila Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dikembalikan di beberapa kawasan, antaranya termasuk di Lembah Kelang yang kita tahu sepatutnya berakhir esok, tetapi keputusan sama ada PKPB dilanjutkan atau tidak mungkin kita jangkakan hari ini, dan ini bakal menjadi penentuan besar bagi beberapa pekerja dan pengusaha dalam industri yang paling terkesan ketika PKPB ini dilaksanakan semula. Dan kita nak dengarkan daripada industri antara yang paling terkesan iaitu industri perkahwinan, Gigi. Ya, betul. Dan dalam masa yang sama kita nak lihat bagaimana mereka bertahan sepanjang gelombang ketiga ini dan adakah mereka dapat lagi bertahan sehingga tahun depan sekiranya PKPB dilanjutkan lagi. Dan untuk berkongsi kisah-kisah ini yang mereka yang mendepani cabaran ini telah bersedia di talian melalui Skype adalah pengasas kayangan galeri Nur Akmal Abdul Hadi dan juga penyelaras acara Liza Salam. Selamat pagi kepada kedua-duanya. Terima kasih kerana sudi bersama Awani Pagi pada hari ini. Dan kita nak mulakan dengan Nur Akmal. Nur, boleh jelaskan, Nur merupakan pengasas kayangan galeri. Bagaimana keadaan perniagaan Nur Akmal sejak PKPB ini dikembalikan? Ya, baik, saya rasa sedikit masalah talian bersama dengan Nur Akmal. Kita teruskan kepada Cik Liza Salam. Kita boleh dapatkan juga pandangan Liza sejak PKPB ini dilaksanakan semula. Bagaimana situasi bisnes Liza sendiri? Okey, terima kasih Estu Awani kerana menjemput pagi ini. Secara jujurnya memang untuk industri perkahwinan memang kita akur. Kita tak boleh meneruskan apa-apa acara sekalipun lah, kira zero ya. So untuk since Oktober sampai sekarang memang kita tak dapat berbuat apa-apa. Walaupun majlis sekecil-kecil 10 orang, 20 orang memang tak dapat dilaksanakan. Itu berita yang amat sedih lah ya, yang terpaksa kita hari ini. Ya, Liza, kita faham juga semasa PKPP tu ya, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dibenarkan untuk mengadakan acara pernikahan secara kecil-kecilan dan juga majlis kahwin secara kecil-kecilan dengan jumlah kehadiran yang kecil. Itu juga tidak mampu untuk mengembalikan, merancakkan kembali perniagaan mereka yang berada dalam industri perkahwinan ini kan? Ya, betul. Sebab kalau kita perhatikan industri perkahwinan ni mungkin ramai yang bukan kata dia orang nak salahkan sesiapa, tak boleh, sebab dia orang tak faham konsep industri perkahwinan ni. Sebab dia nama je perkahwinan. Kita pergi majlis, kita nampak macam ada majlis, ada makan, ada entertainment kan. Lepas tu kita balik. Tetapi siapa yang di dalam sekumpulan yang tim ni yang actually menjayakan majlis perkahwinan tu? Sebenarnya ramai. Dia terdiri daripada, saya bagi contoh ya, as simple as decorator, orang yang menghias. Lepas tu kita ada floor manager, seperti saya sendiri selalu bertindak sebagai floor manager. Dan di bawah saya ada coordinator yang nak menyelaras majlis. Ada MC, ada fotografer, videographer. Ada live feed team yang kalau pergi nampak apa-apa yang berlaku kat luar, nampak kat dalam tu, tu live feed. Contoh kan. Ada entertainment, orang yang band ataupun solo artis ataupun dancer, penari. And then, sekecil-kecil kerja, contohnya orang yang tolong dekorator untuk cucuk bunga kan, contoh kan. And sekecil-kecil kerja, orang yang baker, yang buat kek, wedding cake. Wedding cake bukan semua orang boleh buat. Dia hanya orang-orang tertentu saja boleh buat. So, honestly, secara jujur saya bagi tahu, kalau kita tak dapat buat majlis, walaupun sekecil-kecil majlis, memang nampak tak ada implication yang menanggung risiko dia bukan satu pihak saja tau. Dia melibatkan orang perseorangan yang contoh ya. Kalau orang biasa macam dia penjaja dekat luar kan. Macam penjaja penjual makanan. Macam ni dia orang perseorangan. Tetapi dia orang di-hire on ad hoc basis untuk menjayakan sesuatu perkahwinan. Macam itulah ceritanya. Sebab mungkin saya rasa mungkin ramai tak nampak berapa pihak yang terlibat untuk satu majlis yang, even though majlis yang simple.
Baik, Liza, kita dapat lihat ramai sebenarnya yang terlibat dalam perusahaan Liza sendiri, daripada sekecil-kecil peranan untuk letak bunga dan sebagainya. Itu juga penting untuk menghasilkan majlis perkahwinan yang cukup sempurna. Tapi kita nak tahu dalam perusahaan Liza sendiri berapa ramai yang terlibat dan apa cabarannya untuk memastikan pembayaran dapat lagi diteruskan ataupun memang ada yang terpaksa potong gaji ataupun terpaksa dibuang terus pekerjaan mereka. Bagaimana bagi Liza? Okey, macam Liza sebagai event planner ya. Saya event planner ataupun wedding planner. Kerja dia maksudnya bila klien nak buat event, dia akan kata, okey, I need this decorator. Okey, kita liaise dengan decorator tu. Tapi orang bawah-bawah tu kita yang akan pilih sebab kita nak ikut kesesuaian majlis kan. Contohnya ikut konsep lah, konsep whether traditional ataupun modern. Jadi group of people ni contohnya klien akan liaise dengan kita yang akan decide siapa kita nak jadikan MC, band mana kita nak ambil. Jadi contoh ya, bila dia bayar deposit pada kita kena bayar deposit untuk semua yang terlibat ni. Okay? And what happened recently disebabkan tiada arah tuju. Dia punya isu is tiada arah tuju. Yeah. Boleh ke tak boleh? Kalau boleh, bila? And backlog daripada Julai punya wedding sampai sekarang memang banyak. Okay, we're talking about orang yang dah bayar daripada Julai hingga sekarang. Diorang dah bayar deposit. Bila dah bayar, lepas tu diorang pun tak tahu boleh buat majlis ke tidak. Yang dah bayar contoh Julai nak buat Oktober hari tu kan. Tiba-tiba tak dapat buat. Padahal dia dah tunda majlis dia dah 3 kali. Contoh kan, saya bagi classic example. Tapi majlis dia pun bukan ramai, 50 orang je, 100 orang. Having said that, 50, 100 pun tak boleh buat. Contoh kan. So, kita sebagai event planner ataupun nanti cakap dengan Puan Nur sendiri sebagai decorator, kita kena pulangkan balik. Diorang demand untuk pulangkan balik deposit. So what can we do? Sebab ini pandemik, kita pun tak boleh selfish kan. Kalau disebabkan klien tak jadi kahwin because of dia punya own personal reason, lain cerita kan. So this one is about pandemic. So kita pun sebagai orang yang berperi kemanusiaan kan, kita pun of course kita terpaksa release balik. But can you imagine macam saya sendiri kan, saya dah bayar MC, saya dah bayar live feed, saya dah bayar fotografer, saya dah bayar videographer, saya dah bayar deposit untuk semua. Kalau ada yang boleh bayar, tak apa. Sebab diorang ni bukan diorang kerja dengan corporate. Diorang is a one man show. Kadang-kadang husband fotografer, dia punya wife videographer. Nampak tak bagaimana benda tu kita relate kan. So jadi macam saya nak minta pun kadang-kadang kita pun tak sanggup. Ikhlas saya cakap. Kadang-kadang macam nak buat macam mana lah, kita anggap macam tak apalah kalau klien demand, kita bayar. Lepas tu kita anggap macam tak apalah, ini kita anggapkan sebagai kita sebagai seorang planner yang bertanggungjawab, kita terpaksa demi untuk menjagalah tim kita. Sebab tim ni, macam saya sendiri, saya start buat event ni bukannya 1-2 tahun. Dari my own wedding, 1999. Can you imagine? So it's about what? It's about 20 years kan? So macam, diorang ni semua tim yang kita akan appoint orang yang sama sebab kita memang dapat bekerja sama bersama lah. So dah macam kita dah kenal luar dalam dan whatnot, tak sanggup, memang tak sampai hati lah. Itulah cerita yang tak tahu, it's a true story. Benda ni is a true story. Kalau tak percaya, maybe Gigi boleh tanya a few other decorators ataupun wedding planner. So, dia orang akan cakap benda yang sama. Ya. Baik, nampaknya Nur Akmal sudah pun bersedia untuk bersama dengan kita semula. Dan Nur Akmal, kita nak ulang balik tadi soalan ada yang saya tanyakan mengenai bagaimana keadaan bisnes kayangan galeri ketika ini, lebih-lebih lagi sejak bermulanya PKP kemudian dikembalikan pula PKPB ini. Nur Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kami kayangan galeri, kami terpaksa hibernate company kami walaupun kami ada sebilangan pekerja yang kami masih lagi gajikan kerana bukan mudah untuk kita untuk memberhentikan para pekerja dan bukan mudah untuk para pekerja ini mencari pekerjaan lain berdasarkan kemahiran mereka dan juga kepakaran mereka. Jadi untuk di bawah kayangan galeri sendiri ada banyak vendor-vendor lain yang bekerjasama dengan kami yang sebenarnya turut terkesan, sangat-sangat terkesan dengan keadaan sekarang. Lebih-lebih lagi pada mereka industri ini patut dibuka kerana hampir semua sektor ekonomi yang lain seperti tempat kerja, tapak binaan, sila, restoran
ada kes tapi tetap dibuka. Jadi ini sedikit sebanyak menimbulkan rasa tidak puasan hati dari mereka, para pekerja ini, dan juga para pelanggan kami yang saban hari mereka sering tanya, Kak Nur, bila boleh buat event ni? Saya tengok banyak yang lain dah buka. Saya tengok banyak lain dah ni yang lebih, saya rasa lagi bahaya daripada membuat event yang kita buat selalu, yang penuh dengan SOP, jaga penjarakan. Bukan saja ambil suhu, bukan saja catat MySejahtera, malah kita ada database untuk pihak-pihak MKN untuk mengesan jika ada majlis, jika ada masalah atau jangkitan COVID. Tapi di sini saya nak tekankan tidak ada lagi yang kita tengok kes COVID berlaku pada majlis-majlis perkahwinan, kerana pengusaha-pengusaha event ini memang 100% memberi kerjasama demi menjaga keselamatan para pelanggan kami. Ya, Nur kata tadi ramai pekerja-pekerja dalam industri perkahwinan yang rasakan tidak puas hati apabila tidak dibenarkan lagi menganjurkan majlis perkahwinan bawah PKPB berbanding dengan industri lain. Dan kita tahu ada segelintir kluster-kluster yang dikaitkan dengan majlis perkahwinan, tetapi kita lihat rata-ratanya pada fasa PKPP tidak berlaku kluster secara besar-besaran sehinggalah berlakunya gelombang ketiga ini yang kita tahu ia memang tidak berpunca daripada majlis-majlis besar-besaran ini. Tetapi dalam pandangan Nur sendiri, kalau kita nak kembalikan majlis perkahwinan sekiranya PKPB dilanjutkan semula, kita dapat tahu mungkin hari ini atau esok di Lembah Kelang, apa mungkin inisiatif yang boleh ditunjukkan daripada industri perkahwinan ini mungkin dapat menambah baikkan SOP, atau apa contoh idea-idea lain yang boleh meyakinkan pihak berkuasa dan juga orang ramai. Kita tahu orang sendiri pun mungkin masih takut lagi nak pergi ke majlis ramai-ramaian ini. Jadi apa inisiatif, idea untuk tambah baik SOP lebih ketatkan, bagaimana Nur? Jadi cadangan saya adalah seperti awal-awal PKP dahulu, di mana sektor event ini dibuka secara kecil-kecilan dan di tempat umum, bukannya di kawasan private residential ataupun tempat yang kita tidak ketahui. Contoh-contoh tempat umumnya adalah hotel, adalah dewan-dewan umum dan sebagainya. Dan seperti yang kita tahu, bila kita berada di tempat umum dan dijaga pula oleh vendor-vendor perkahwinan, vendor-vendor event ni tadi, seperti macam Kak Liza tadi, dia adalah penjaga atau cara. Mereka ini mengawal keadaan bukan sahaja pengantin, malah tetamu yang datang. Jika tidak patut SOP, kami akan pergi dan cakap pada mereka sila patut SOP, sila jaga penjarakan dan sebagainya. Dan jika nak perketatkan SOP pun kami sanggup. Kita mesti patuh. Kalau perlu nak panggil rela atau pihak MKN dan sebagainya untuk hadir semasa event pun kami tidak rasa tak apa. Kami patuh sebab kami yakin. Kami okey sebab kami yakin. Ya. Baik. Saya sudah ada contoh, kami pernah buat event yang dahulunya dewan tersebut mengisi 200 orang, tetapi disebabkan PKP dan penjarakan sosial dan sebagainya, dewan yang dulunya menjadi 200 kini di penjarakan sosial hanya 80 tetamu saja diisi dalam satu masa. Dan para pelanggan kami memang sanggup, kerana bagi mereka dia ingin menjadi momen indah untuk seumur hidup mereka. Ya, Nur. Ya. Dalam masa yang sama itu kita lihat antara cadangan-cadangan yang Nur kemukakan, tetapi kita nak lihat dari segi keseluruhan dan kita nak fahami juga setakat ini berapa mungkin kerugian yang Nur telah tanggung dan mungkin berapa lama lagi lah untuk Nur sendiri sebagai pengasas kayangan galeri boleh bertahan sekiranya PKPB ini diteruskan. Okey, saya nak cakap kita dalam industri ni bukan bahagian dekorasi saja. Ada tempahan dewan, ada tempahan catering, tempahan baju, kad kahwin, door gift, makeup, fotografer dan even ladang-ladang bunga dekat Cameron juga menanggung kerugian. Jadi semua vendor-vendor ini mempunyai tenaga pekerja masing-masing. Dan sumber pendapatan mereka memang bergantung pada ini kerana itu kepakaran mereka. Jadi mereka perlu menggaji pekerja mereka. Mereka ni ada keluarga, nak bayar sewa rumah, yuran anak-anak. Jadi untuk saya gambarkan kerugian tu adalah besar. Bila ditutup industri ini, bayangkan impak
pada semua dan cuba bayangkan banyaknya kerugian yang terpaksa kami tanggung sepanjang ditutup sektor ini. Bukan saja dari pihak kami, saya juga nak tegaskan kerugian ini juga ditanggung pada pihak pelanggan kami yang bagi saya mereka dah banyak menghabiskan masa untuk urusan merancang, bergerak ke sana sini untuk berjumpa vendor, bayar deposit. Ini semua melibatkan kos. Kos ini bukannya kecil. Jadi benda yang sepatutnya benda ni boleh dibuat bila dah bertanggung mula jadi kes gaduh yang tak diingini lah. Kes-kes yang tak diingini seperti kemurungan, bergaduh sesama family. Dan juga ada yang berfikir untuk membatalkan perkahwinan kerana fikir ini bukan jodoh dan sebagainya. Jadi benda-benda ini kami terpaksa menanggung sebagai wedding planner. Kami jadi macam shrink untuk mendengar semua masalah keluhan pelanggan-pelanggan kami. Jadi kerugian bukan dari segi wang ringgit, tapi dari segi emosi, sosial dan sebagainya. Ya, sangat kompleks peranan seorang event planner ini, bukan saja untuk menganjurkan tetapi untuk menguruskan emosi, menjaga perasaan klien, pelanggan juga. Itu satu aspek yang penting untuk kita titik beratkan. Dan emosi bagi mereka dalam industri ini sendiri juga bagaimana untuk bertahan dari sudut ketabahan mental dan emosi itu juga. Kita nak dengarkan selepas ini daripada Liza dan Nur, tapi kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Ya. Ya, bertemu lagi dalam segmen realiti rakyat pemulihan di Awani Pagi, yang mana kita bercerita mengenai industri perkahwinan yang semakin tenat, yang mana daripada interview ataupun temu bual yang kami buat sebentar tadi, kita tahu bahawa industri perkahwinan ini bukan hanya pada satu pihak saja, tetapi dalam satu perkahwinan itu nak dijalankan, ia bergantung banyak kepada banyak pihak, individu yang bersama-sama untuk menjayakan sesebuah perkahwinan itu. Sama ada anda adalah penggubah bunga ataupun anda adalah juru foto, sama-sama terkesan dalam industri perkahwinan yang tak dapat dijalankan semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ketika ini. Dan kita sejak tadi bersama dengan dua orang pemain industri, seorang pengasas kayangan galeri iaitu Nur Akmal dan seorang lagi adalah penyelaras acara Liza Salam. Liza, kita nak teruskan mengenai perkara ini dan saya ingin tahu juga, macam Liza bagi tahu tadi, banyak perkara-perkara ataupun banyak syarikat dan juga orang perseorangan yang terlibat dalam industri perkahwinan ini, dan masalah timbul selepas tidak boleh dijayakan sesebuah majlis itu. Dan bagaimana tahap survival bagi Liza sendiri yang sudah pun menjalankan perniagaan ini sejak 1999, tahap survival kini untuk meneruskan kehidupan dalam melihat perniagaan ini tidak dapat dijalankan? Itulah. Kalau kata tahap survival tu, okeylah, memang setiap siapa-siapa yang ada bisnes kan, kita buat apa-apa perniagaan, kita memang ada simpanan lah kan. Tapi kita kena faham simpanan ni sampai bila kan. Kalau kita tak manage well, of course kalau kita tak dapat apa tu, benda tu bertambah, dia akan habislah juga satu hari nanti kan, contoh. So jadi untuk saya rasa dalam wedding industry ni mungkin ramai nampak syarikat-syarikat besar saja tau. Tapi dia tak nampak macam saya mention dengan Puan Nur mention yang orang-orang bawah tu semua. Yang dia orang earn on daily basis. Ada event, dia orang dapatlah 200, 300 ataupun 500 or 1000 untuk kerja yang dia orang buat kan. Jadi untuk orang-orang macam ni, macam untuk saya, sebab memang betul kita macam Puan Nur cakap tadi, jadi tempat mengadu kan. Jadi tempat mengadu daripada vendor-vendor yang lain, sebab kita is a planner, of course orang akan come back to us. So jadi kita tak boleh cakap bagi pihak kita sendiri. Kalau tanya bagi pihak saya sendiri pun, saya memang, saya sayang industri ni. Takkan saya nak, okey saya boleh orang kata nak bertukar bidang and what not, tapi is that a good solution? Because perkahwinan akan tetap dijalankan, betul kan? People akan berkahwin, alright? So orang-orang yang lain ya. So jadi survival tu saya rasa lebih kepada yang mungkin orang luar tak nampak, untuk orang yang ada kedai. Contohnya designers kan, yang ada butik pakaian kan, dia orang ada kedai. Lepas tu untuk decorators, dia orang warehouse, betul tak? So dia orang itu on rental.
walaupun CMCO ke, PKPD ke, apa ke, rental tetap akan berjalan. Satu kita kena ingat. Yang kedua, survival untuk orang-orang biasa yang bukan syarikat. Macam saya cakap tadi orang-orang kecil yang membantu ni, diorang earn diorang punya income bila ada event. Bila tak ada event, macam mana diorang nak, orang kata nak dapat income tu? Memang macam door gift kan. Orang yang buat door gift, specialization dia buat door gift. Bila tak ada event, macam mana dia nak survive? Kalau event dia allow 10-20 pun dia tak boleh survive. Sebab you're talking about selalu dia buat untuk 300, untuk 500, untuk 1000. So memang kalau cakap pasal survival, saya rasa memang susahlah. Andai kata benda ni bukan satu, dia tak melibatkan satu pihak tau, sebab dia melibatkan lagi ke bawah-bawah tu, lagi ramai. So memang tak boleh survive. Ikhlas, saya cakap secara ikhlas kan, sebab dalam industri ni 20 tahun, you dah tengok dah, you ada masa sukar, you ada masa you tengah peak, ada masa you turun. So you dah nampak semua ni. So itulah. Liza, dalam masa yang sama, apa yang Liza cakapkan tadi, kebanyakan daripada vendor di bawah tu dapat gaji daripada gaji harian based on majlis kan. Dan juga kita tahu kerajaan ada memberikan bantuan penjana dan beberapa bantuan kepada usahawan. Adakah Liza dan juga rakan-rakan di bawah itu layak menerima penjana ataupun dapat terima penjana? Dia macam ni, kalau you syarikat, dia lain. Kalau you syarikat besar, you boleh dapatkan loan, you boleh dapatkan bantuan, betul tak? Kan? Tapi, kalau you orang-orang perseorangan macam ni, memang susah. Memang susah. You tak ada tempat untuk mengadu sebab orang tak tahu you buat apa. Nampak orang tak tahu you buat apa dalam industri ni. So, jadi bantuan-bantuan macam tu hanya pada pandangan saya, hanya actually apply untuk syarikat-syarikat yang besar. Now, we are talking about fine. Syarikat yang besar mungkin bolehlah dapat bantuan untuk staff-staff diorang kan yang dulu ada kerajaan bagi kan, 1,200 per staff, benda-benda macam tu kan. Tapi, what about yang ad hoc ni? Diorang ad hoc basis. Memang diorang tak dapat apa-apa bantuan langsung. Dan tadi nak cakap sikit dari segi kemurungan and what not kan. Bila benda ni berlaku kan, dia lead to masalah yang kita kalau boleh nak elak lah kan. Yang banyak yang sakit, banyak yang balik kampung. Lepas tu banyak yang terpaksa jual aset. Contohnya terpaksa jual rumah, terpaksa jual kereta, terpaksa jual barang semak. So macam, ya Allah memang sangat-sangat saya rasa macam, ialah dugaan kan, tapi terlalu perit lah. Sebab masalah dia, kita tak boleh menggerakkan sektor kita. Kan sektor ekonomi lain macam Puan Nur kata, dibenarkan. Ya? Contoh macam kedai makan boleh buka. Tapi macam wedding pun dia macam you pergi kedai makan juga. Actually Puan Nur cakap tadi tu betul. Untuk wedding ni kan, dia punya tahap kita jaga kita punya guest tu lagi teruk daripada you nak masuk. I rasa nak masuk hospital ke nak masuk apa. Memang kita jaga dengan teliti sebab kita menitik beratkan lah ya SOP garis panduan daripada MKN. Ya. Bagi Nur pula bagaimana? Adakah bantuan dan pendekatan kerajaan setakat ini memahami realiti perusahaan persorangan dalam industri perkahwinan ini yang kita tahu seperti yang dikatakan Liza tadi, kebanyakan bantuan disasarkan terhadap syarikat besar-besaran, tetapi mereka yang bekerja berseorangan ini, adakah ia dirangkumkan dalam bantuan dan pendekatan yang kita dapat saksikan misalnya Belanjawan 2021 hari itu? Bagaimana pandangan Nur? Untuk saya bercakap dari pihak medium to big company lah dalam industri perkahwinan ni. Untuk kami, bantuan yang diberi itu memang ada, tapi dia atas pinjaman iaitu loan yang kami rasa kami sendiri takut untuk memberi komitmen kepada pinjaman ini sebab kita dah tak tahu apa nasib kita akan datang. Nanti tak dapat nak bayar hutang dan sebagainya. Dan saya juga nak tekankan kat sini, bukan semudah itu untuk kita tukar bidang kerana kita bina perniagaan ni, bina nama, reputasi bukan sehari dua, bertahun-tahun lamanya dan bukanlah kita berpeluk tubuh sekarang. Dan sebagai owner company, kita pun ada usaha buat benda lain yang semampu yang boleh untuk bertahan. Tapi tak semudah itu untuk start daripada mula. Dan kalau company besar, kalau tak dapat sokongan kerajaan, company yang besar pun akan jatuh bankrupt juga. Apatah lagi pekerja-pekerja freelance di bawah kami.
Itu yang saya sangat-sangat prihatin dan rasa terkesanlah dengan keadaan sekarang ni. Ya, Nur, mungkin kita boleh tahu juga setakat ini Nur di bawah Kayangan Galeri sendiri ada berapa pekerja dan apa mungkin tindakan Nur untuk setakat ini untuk survive dan ketika ini? Adakah Nur pun terpaksa membuang pekerja ketika ini? Ada yang untuk memberitahu dengan benar ya. Ada pekerja kami yang rela hati memberhentikan kerja, memecat diri sendiri kerana mereka tidak yakin benda ni akan beransur anytime soon. Tapi ada yang masih setia pada kami. Bukan senang untuk kami memberhentikan pekerja itu saja sebab saya memang kisahkan pekerja saya, mereka ada tanggungan masing-masing. Untuk kami, kita ada berbelas orang pekerja dan banyak pekerja freelance yang bergantung harap hari-hari. Mesej saya, Kak Nur, hari ini saya jual nasi lemak tepi jalan. Saya rasa saya buat event lagi selamat rasanya daripada jual nasi lemak yang hari ini 2 bungkus, 3 bungkus, besok sebab kami terpaksa bersaing dengan ramai lagi. So banyak sangat. Benda ni sangat berkait rapat. Bukannya kami saja cari kat besar atau medium company, dia dari kecil sampai besar memang berkait rapat. Ya, terima kasih Nur. Kita dah dengar rintihan kedua-dua pemain industri perkahwinan yang kita lihat semakin hari semakin tenat kerana tidak dapat diadakan majlis dan sektor ekonomi dalam industri itu tidak dapat digerakkan ketika ini. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua-duanya, Nur Akmal, pengasas Kayangan Galeri dan juga Liza Salam yang merupakan penyelaras acara dan kita dah mendengar apa yang mereka luahkan dan kita harapkan boleh ada satu keputusan yang tepat ataupun yang segera diadakan untuk menyelamatkan industri perkahwinan ini. Ya, kita perlu capai satu strategi baharu untuk mengimbangi kepentingan ekonomi, kelangsungan hidup mereka yang terkesan dan juga keselamatan dan kesihatan rakyat. Dan kita mungkin dapat tahu keputusan PKPB dilanjutkan atau tidak di Lembah Kelang. Kita akan bawakan laporannya di Astro Awani hari ini. Dengan itu kita habiskan Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda dan saya DJ Ahmad. Terima kasih kerana menonton.